Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, syukur saya dekat kampung ni. Sebenarnya saja zaman Umar radhiyallahu anhu, zaman Umar, ada seorang lelaki, semasa dia muda-muda, dia tak nak ingat Allah SWT. Dia jauh daripada masjid, dia jauh daripada amal agama, selalu buat dosa, buat salah, siang malam buat salah, dan sangat jauh pada kebaikan, banyak buat maksiat. Satu hari, masa dia dah agak berumur sikit, masa muda-muda, penyanyi yang terkenal, orang panggil dia, orang suka dia. Satu hari orang dah tak nak dia, orang tak peduli dia, orang tak pandang dia, dah tak mau dengar suara dia. Dia pun pening kepala. Masa tu duit kurang, maaf kan, kita semua diuji macam tu. Kadang-kadang ada masa kita berniaga, orang tengah nak kita, dan kita buat apa-apa, orang tengah nak. Satu hari tak ada orang nak dah kita. Ujian semua orang begitu, siapa pun. Bila dia pergi, dia pun dah tak tahu nak buat apa, dia buntu, dia pening, dia cari macam-macam jalan, tapi semua jalan tak selesai. Apa dia buat? Dia pergi masjid. Dia terpaksa pergi masjid. Bila dia pergi masjid, dia tengok ramai orang dalam Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi ni ramai orang. Umar radhiyallahu anhu, Umar, dia pun sedang iktikaf dalam masjid. Ramai orang iktikaf, ada yang berdakwah, ada yang sedang buat taklim, mengajar orang masuk Islam, ada orang sedang beribadat, ada orang sedang berkhidmat pada orang. Jadi dia malu, dia nyorok, dia pergi kat kubur Baqi'. Dia mula sembahyang dan berdoa. Dia pun tak pasti Allah kabulkan doa dia ke tidak. Dia pun belum benar-benar kenal Allah. Dia tak kenal Tuhan jadikan dia. Dia tak kenal diri dia hamba Allah SWT. Apa dia buat? Dia berdoa, tapi dia tak pasti, tak tahu apa nak buat. Tapi dia berdoa dan dia mula menangis. Dia berdoa, tiba-tiba dia lapar sebab dia terlalu susah, terlalu sempit. Dia buntu, tak tahu apa nak buat. Kita selalu macam tu. Masa kita senang, kita sihat, kita miliki semua, kita ada semua nikmat dalam dunia, kita terlupa bahawa kehidupan ini, dan hidup dia tujuan untuk redha Allah. Jadi Allah uji dengan ujian kehidupan, kelaparan, kesakitan, pertengkaran dalam rumah tangga, diuji dengan anak sakit, diuji dengan keluarga begini-begini. Ada orang diuji dengan pekerjaan, ada orang diuji dengan kehidupan. Apa dia buat? Dia mula berdoa. Dan tiba-tiba Sayyidina Umar tengah duduk kat masjid, dia termimpi ada satu suara kata ada orang susah sedang minta bantuan, ada orang susah sedang minta bantuan. Dia terus bangun dan dia berlari. Dia bangun dan dia berlari, tak pakai selipar, tak pakai serban. Orang baik macam ni. Walaupun 24 jam dengan dakwah, dengan kebaikan siang malam, pasti Omar orang yang sangat sibuk. Tapi tengah malam dia terdengar satu orang tu, dia sedih bangun. Dia boleh suruh orang lain, tapi dia tak nak ketinggalan dalam buat kebaikan. Orang baik tak pernah berhenti buat baik, tak pernah berhenti buat kebaikan. Dia tak teringat semalam dah buat baik, tadi dah buat baik, tak. Dia terus sekarang kalau ada peluang, dia buat lagi. Dia tak teringatlah kebaikan yang tadi. Apa dia buat? Dia pergi tolong lelaki tadi. Dia kejar lelaki tadi. Lelaki tu nampak dia terkejut tengah doa-doa. Dengan harap tak harap nampak Sayyidina Umar, dia terus lari. Alamak, Sayyidina Umar datang, dia lari. Dan dia masa muda jahat. Tiba-tiba Sayyidina Umar kata, jap, aku nak tolong kamu. Dia kata, macam mana kamu nak tolong saya? Macam mana kamu nak tolong saya? Sedangkan kamu, macam mana kamu nak tolong saya? Macam mana kamu nak tolong saya? Macam mana kamu tahu saya susah? Kata Sayyidina Umar, dengan siapa kau minta tadi? Dia kata, saya berdoa kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, Allah yang gerakkan saya. Allah Maha Kuasa. Apa jadi? Dia berlari dan dia terus terduduk dan dia menangis. Dia kata, ya Allah, tadi saya datang bukan sebab saya nak datang pada engkau. Saya datang sebab saya tak jumpa jalan lain dalam hidup ni. Saya datang sebab saya tak jumpa jalan lain dalam hidup ni. Tapi ya Allah, kau kabulkan doa aku. Ya Allah, hari ini aku benar-benar ingin minta ampun. Ya Allah, hari ini aku ingin benar-benar minta ampun dan bertaubat kepada engkau. Dia terus menangis dan terus menangis. Jalan kembali pada Allah saya terbuka. Dia berlari dan keadaan sedih, menginsafi semua dosa dia. Itulah nikmat paling besar dalam hidup ni, bila kita bertaubat pada Allah. Dia berlari dan dia jatuh dan dia meninggal dunia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu uruskan pengkebumian dia. Tuan-puan sekalian, Allah sangat sayang kita lebih daripada siapa-siapa pun.
Siapa pun orang dalam dunia ni, tuan-puan jangan risau. Allah Maha mendengar semua doa-doa kita. Allah kabulkan doa kita. Ada orang anak muda jumpa saya kat masjid. Saya tengah pergi dengar ceramah dekat masjid lah. Tiba-tiba ada anak muda tahan saya. Dia kata, "Ustaz, dia pun menangis." Dia kata dia suka satu orang perempuan, dia sayang perempuan ni. Tapi tiba-tiba perempuan ni tak nak dia. Dia cakap macam tu lah. Dia mula menangis. Budak muda lagi. Bila dia kata kat saya, maka saya kata dekat dia, dia pun berdoa. Saya pun pegang belakang bahu dia. Saya kata dekat dia, dekat setiawangsa kan, saya kata kat belakang saya pegang dia. Saya kata, "Dek, laluilah hidup ni." Dia kata dia puas menangis. Salah tak dia? Saya kata tak salah. Mintalah apa adik nak minta. Tapi ingat satu perkara, kita hidup untuk Tuhan kita. Kita hidup untuk Tuhan kita. Bersabarlah dan terus berdoa pada Allah. Kata Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bila ada sebarang kesulitan, dia terus menuju ke masjid dan terus solat. Rasulullah SAW terus solat. Tuan-puan, kalau ada apa-apa, kita buat 2 rakaat solat, minta pada Allah. Allah akan buka jalan keluar bagi segala masalah kita. Wallah, walaupun dia orang bukan orang baik, walaupun dia banyak buat salah dalam hidup dia, walaupun dia banyak buat dosa dalam hidup dia, Allah mendengar semua doa kita. Allah nak lihat hati kita, pengharapan bulat pada Allah. Banyak orang yang tak jumpa jalan keluar. Satu orang kakak jumpa saya masalah keluarga, satu orang perempuan. Saya kata minta pada Allah. Minta pada Allah. Allah SWT akan jelas selesaikan semua masalah dalam hidup kita. Allah akan buka jalan keluar. Bagi apa pun musibah dalam dunia, semua orang diuji. Tapi bila kita menangis minta pada Allah, Allah SWT akan beri jalan keluar. Dan saat dibuka jalan keluar dalam hidup kita, itulah saat yang paling nikmat dalam hidup ni. Waktu itu kita semakin rapat dengan Allah. Perbaiki hidup kita, kita perbaiki kesilapan dalam hidup kita, dan kita tuju kepada redha Allah SWT. Ada apa buat 2 rakaat. Sehingga kita keluar. Satu alim kata buat 2 rakaat tanpa berhenti. 2 rakaat. Dia ajar baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang-ulang la ilaha illa anta 300 kali ataupun lebih. Ni ulama bagi, ikut tuan-puan lah baca berapa kali, dengan benar-benar menginsafi, sehingga Allah buka jalan keluar. Benar-benar hati kita bergantung kepada dia. Dan tuan-puan lihat bagaimana Allah keluarkan kita. Kadang-kadang diberi apa yang kita nak, kadang-kadang dan lebih pasti dia akan beri apa yang paling baik untuk kita. Kita minta begini, tapi Allah beri sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan apa yang lebih baik, itulah lebih mahal dalam hidup ni. Itulah kehidupan. Kita siasa nak apa yang kita nak. Cuba tuan fikir daripada dulu, ada orang berdoa nak macam ni, tapi Allah beri sesuatu lebih baik. Allah beri jauh, bukan sesuatu lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Kita hamba. Saya sebalik ni tak tahu. Tuan-puan nampak saya tak nampak tuan-puan. Kita tak tahu apa di sebalik sana, tapi Allah tahu apa di sebalik sana. Apa yang sedang berlaku. Tu bau zahir, muka pun tak nampak. Tapi tuan-puan, apa dalam hati saya tuan-puan pun tak nampak. Saya pun tak tahu dalam apa hati tuan-puan. Saya tak tahu apa tuan-puan nak, dan tuan-puan tak tahu apa saya nak. Tapi Allah tahu apa yang kita nak, lebih pada kita tahu tentang diri kita. Tuhan kenal kita. Satu ceramah saya dengar, saya menangis. Penceramah tu kata, "Tuan-puan kenal tak Allah?" Tuan-puan kenal tak Allah? Dia tanya, "Tuan-puan kenal tak Allah?" Dia tanya, "Tuan-puan kenal tak Allah SWT?" "Tuan-puan kenal tak Allah?" "Tuan-puan kenal tak Allah?" Dia tanya. Semua senyap. Dia kata, "Tapi Allah kenal kita lebih pada kita kenal diri kita sendiri." Untuk tu bawa keluarga kita kenal Allah. Perbaiki silap kita dan dekat diri pada Allah SWT. Tuan-puan sekalian, banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah terima siapa sahaja. Pasti semua doa kita sedang dikabulkan dalam perkara yang lebih baik. Yakinlah perkara tu. Dan tuan-puan sekalian, insya-Allah kita ada program keluarga sunnah. Alhamdulillah dah ramai yang daftar. Tuan-puan boleh terus mendaftar. Ada 3 program. Terbuka pada semua yang dah umur 15, 16 ataupun 18 lah kot, yang dah nak tahu pasal perkahwinan, yang dah lama, baru. Kita sama-sama dengar. Atau boleh daftar www.keluargasunnah.com www.keluargasunnah.com. KL pun dah ada 1000 orang daftar dah. Ada lagi sikit tempat, tak banyak dah, walaupun program mula Oktober, tapi saja kita ambil pendaftaran awal dan selesaikan awal supaya lebih bertenang dan lebih terancang. Jadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan sebab bila kita merancang ni lebih baiklah kebaikan daripada kita dan daripada semua orang. Dan saya pun sedang menulis satu buku lah. Satu buku adalah tajuk istimewa ni, ada kaitan juga dengan bidadari sebagainya. Saya beritahu tajuk penuh dia dalam tulis lagi. Saya punya niat mudah-mudahan semua dalam kita hari ini banyak menghadapi masalah keluarga. Saya berharap mudah-mudahan dengan baca tu, sebagai saya cuma bagi hadis ni, mudah-mudahan Allah bagi faham dan Allah buka jalan supaya kita lebih menghargai isteri yang kita sayangi, lebih menghargai suami yang kita sayangi, lebih menghargai anak-anak kita. Supaya kita baca je, mudah-mudahan orang tak hargai keluarga,
kemudian dibaca, Allah bukakan sikit mudah-mudahan hati untuk lebih menghargai keluarga. Tuan-tuan sekalian, boleh juga WhatsApp 017 3666 848, 017 3666 848 atau www.keluargasunnah.com. Semoga Allah SWT tambahkan kebaikan, hidayat, rahmat yang mencurah-curah ke atas saya dan tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang mendengar. Jadi sebab kebaikan.